Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hadira binti Muhammad Bazlain 054845 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Kaunseling Semester 8 dan kami merupakan kumpulan yang ke-7. Baiklah, saya sambung terjemahan pada muka surat 176. Menurut Abdullah, roh dapat berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, iaitu tanasuh. Dosa dan pahala tu berada pada tubuh tu lah. Jadinya, dia tanya, tubuh tu antara dua, tubuh manusia ke tubuh binatang yang dia nak jadi bila dia dah kelahiran semula kan. Jadi dia kata, dia mendakwa dirinya ada sifat ketuhanan dan kenabian yang mengetahui perkara gaib. Pengikut-pengikutnya pun macam naif lah, sebabnya naif sangat mempercayai apa yang dikatakan. Mereka mengingkari adanya hari kiamat dan beriktikad bahawa bila ada tanasuh tu, teori tu, mereka rasa pahala dan dosa kembali menjadi tanggungjawab pada tubuh tu sebab dia percaya pada kelahiran semula. Menurut mereka juga, orang yang sampai ke darjat imam diberikan ilmu pengetahuan, dibebaskan dari kesempitan terhadap apa yang dimakannya dan sampai ke puncak kesempurnaan. Dari kelompok ini lahirlah kelompok-kelompok kecil Al-Khuraimiyah dan Al-Mustaqiyah di Iraq, yang mana ketika Abdullah tewas di Khurasan, Abdullah ni dia tewas dekat Khurasan dan para pengikutnya ada beza pendapat. Ada kata yang dia ni masih hidup dan akan kembali. Maksudnya dia mempercayai kan yang tanasuh tu wujud. Kemudian ada juga pendapat kedua yang kata dia ni dah meninggal dunia, tapi roh dia berpindah kepada tubuh Ishaq ibn Zaid al-Haris al-Ansari. Maksudnya kelompok ni akan dikenali sebagai Al-Harisiyah yang menghalalkan semua yang diharamkan oleh Islam, dan dalam kehidupan tidak ada pun kewajipan, iaitu taklif. Macam pelik lah kan. Antara pengikut Abdullah ibn Muawiyah dan pengikut Muhammad ibn Ali terjadi perselisihan yang sangat dahsyat tentang imamah ni. Ada pun dua kelompok ni masing-masing terima wasiat daripada Abu Hashim, tapi wasiat tu masuk ada, tapi sebahagian lain juga menolak. Kemudian kelompok Al-Bayaniyah. Al-Bayaniyah ni adalah para pengikut Bayan Ibn Sam'an Al-Tamimi. Menurut mereka, imamah berpindah dari Abu Hashim kepada Bayan Ibn Sam'an. Kelompok Al-Bayaniyah ni juga termasuk dalam kelompok Syiah yang sangat ekstrim sebab mengakui Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah Tuhan. Menurut mereka, Tuhan telah masuk ke dalam tubuh Sayyidina Ali dan bersatu dengan Ali. Sebabnya, Ali ni mengetahui hal-hal yang gaib jika diberitahukan dari sumber berita yang sah penghabarannya itu. Ali juga memerangi orang kafir dalam peperangan, selalu memperolehi kemenangan. Oleh kerana itu, Ali berhasil membuka pintu benteng Khaybar yang menurut mereka Ali juga pernah berkata, demi Allah, tidak ku buka pintu benteng Khaybar dengan kekuatan jasmani, bukan dengan kekuatan tubuh yang bersumber dari makanan, tetapi ku buka pintu benteng Khaybar dengan kekuatan Tuhan, dengan nur Tuhan yang bersinar. Jadinya kekuatan yang bersemayam dalam tubuhnya seperti cahaya lampu. Menurut mereka, pada satu ketika Ali akan menampakkan dirinya dan mentakwil satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Tiada yang mereka menanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya siksa Allah dalam naungan awan. Jadi mereka menyatakan yang Ali akan turun dari atas naungan. Guruh adalah suaranya dan kilat adalah senyumannya. Kemudian Bayan juga mengaku bahawa diri dia sendiri adalah sebahagian daripada roh Tuhan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui tanasuh kelahiran semula. Oleh itu, dia berhak jadi imam dan khalifah kerana adanya roh Tuhan dalam diri dia lah. Sebab itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam. Menurutnya, Tuhan yang disembahnya berbentuk manusia yang mempunyai anggota tubuh. Semua bahagian tubuh Tuhan binasa kecuali wajah. Sekalipun pendapat ni sangat menyimpang, tapi mereka ni masih lagi berani untuk berutus surat kepada Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Bakir radhiyallahu anhu, mengajaknya untuk bergabung dengannya. Dalam surat tu pun tertulis, kalau kau terima maka kau akan selamat dan akan naik tangga. Kau tidak mengetahui siapa yang diberi Allah kenabian. Al-Bakir kemudian menyuruh utusan tu menelan kertas surat yang dibawanya, maka dia meninggal serta-merta. Namun utusan itu adalah Umar ibn Abu Afif. Banyak orang yang tertarik dengan ajaran dia dan banyaklah pengikutnya. Oleh sebab itu, Khalid bin Abdullah al-Qusri membunuhnya, dan menurut sebahagian riwayat, mayatnya dibakar bersama mayat Al-Ma'ruf ibn Sa'id. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebahagian pengikut Al-Kharamiyah menyatakan Abu Muslim ini mempunyai sifat ketuhanan setelah berita tentang karamah beliau tersebar ke daerah Mubaydah. Al-Kharamiyah ini merupakan pengikut kepada Abu Abdullah dalam Syiah Al-Hashimiyah. Okey, baiklah. Sebahagian pengikut Al-Rizamiyah ini
menyatakan agama itu hanyalah dengan mengenal imam. Namun, sebahagian lagi menyatakan agama ini merangkumi dua perkara, yakni mengenal imam dan melaksanakan amanah. Mereka yang menyempurnakan dua perkara ini bermakna telah mencapai tingkat tertinggi dalam agama. Abu Muslim ini juga merupakan seorang pejuang propaganda dari Bani Abbasiyah yang pada awalnya merupakan pengikut Syiah Kisaniyah. Namun setelah beberapa waktu, beliau mendakwa telah menerima ilmu pengetahuan yang terdapat hanya kepada para imam sahaja. Abu Muslim mendakwa dirinya adalah imam seterusnya, lalu menulis surat kepada Ja'far Shadiq bin Muhammad yang mengajak orang ramai untuk menyokong Ahlul Bait. Namun, kenyataan ini ditolak oleh Ja'far Shadiq. Lalu, Abu Muslim ini berpaling pula kepada menyokong Abu Abdullah bin Muhammad As-Saffah dan setelah berjaya, menjadikan Abu Abdullah sebagai khalifah. Seterusnya ialah Al-Zaidiyah. Al-Zaidiyah merupakan pengikut kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Mereka mempercayai imamah hanyalah dari kalangan keturunan Fatimah radhiyallahu anha sahaja, dan mana-mana keturunannya yang alim, pemberani, pemurah dan mengaku sebagai imam hendaklah wajib ditaati. Individu yang mengaku sebagai imam hendaklah mempelajari ilmu agama secara keseluruhannya, sama ada dalam bidang fiqh atau bidang akidah. Oleh itu, Zaid bin Ali ini mempelajari ilmu agama daripada datuknya, Wasil bin Atha' al-Ghazat al-Alsam, yang merupakan seorang pemimpin bermazhab Mu'tazilah. Wasil berpendapat datuknya, yakni Ali bin Abi Talib yang terlibat dalam peperangan Jamal dan Siffin, berada di pihak yang benar, manakala dua kumpulan yang memberontak Saidina Ali ini berada di pihak yang salah. Pendapat ini telah menarik Zaid untuk mengikuti Wasil. Lalu Zaid dan pengikutnya turut mempelajari mazhab Mu'tazilah. Mereka juga mempercayai bahawa pemilihan pemimpin tidak semestinya memenuhi syarat kepimpinan yakni mafdul, berdasarkan contoh pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dipilih menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menjaga keamanan ummah. Namun mereka tidak menerima hakikat bahawa Saidina Ali radhiyallahu anhu tidak dipilih menjadi khalifah seterusnya oleh Saidina Abu Bakar. Bahkan beliau telah memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sikapnya yang keras. Dalam peristiwa ini ada dua konsep, iaitu mafdul, yakni individu yang tidak memenuhi syarat kepimpinan tetapi ada kelebihannya. Yang kedua ialah afdal, yakni memenuhi syarat kepimpinannya. Dalam peristiwa ini, Saidina Abu Bakar sebagai individu yang mafdul telah dipilih berbanding Saidina Ali yang afdal bagi menjaga keamanan ummah. Tetapi setelah pemerintahan beliau, pengikut Al-Zaidiyah ini percaya bahawa Saidina Ali yang sepatutnya menjadi khalifah seterusnya, memandangkan beliau seorang yang afdal di mana lebih tua, dicintai masyarakat dan antara sahabat yang paling utama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Al-Zaidiyah ini memberontak dan protes terhadap keputusan pelantikan Saidina Umar ini. Hal ini lantaran demi menjaga kemaslahatan umat, seharusnya melantik individu yang lembut, lebih tua, dicintai masyarakat dan berada dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Saidina Ali. Mereka berpendapat dalam situasi ini perlu kembali kepada penetapan hukum musyara' yang asal, di mana perlu memenuhi syarat dalam kesemua hal dan permasalahan, yakni afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Suha binti Komarudin 056637. Baiklah, saya akan sambung kepada kisah pelantikan imam dan pembunuhan. Saya mulakan dengan Abu Bakar, iaitu beliau telah menunjukkan calon terbaik antara mereka. Katanya beliau nak menjawab kepada Allah jika disoal nanti. Syiah pula mendengar alasan Zaid ibn Ali ni tidak mencela dan mengutuk Abu Bakar dan Umar, maka mereka tolak pendapat Zaid ni dan tertubuhlah nama Ar-Rafidah untuk kelompok mereka. Perdebatan berlaku di antara Zaid dan Muhammad ibn Ali disebabkan oleh kesalahannya, iaitu ada dua kesalahan yang dia lakukan, bahawa Muhammad ibn Ali ni menerima pendapat Mu'tazilah, iaitu teori qadar, yang mana ianya bertentangan dengan keyakinan Ahlul Bait.
Okey, dan dia juga menerima syarat imam yang mengangkat senjata kepada pemerintah. Disebabkan daripada kesalahan inilah munculnya Muhammad Al-Baqir yang mana mendakwa moyang Ali ni tidak layak menjadi imam disebabkan salah syarat imam dan tidak berlaku pemberontakan. Okey, imam yang diganti pula di sini yang mana imam ni telah dibunuh. Okey, iaitu Zaid diganti selepas mati dengan Yahya ibnu Zaid, iaitu anaknya sendiri. Yahya ni pernah sempat lari ke Khurasan dan di Khurasan tu dia disambut baik. Okey, tapi malangnya Yahya juga turut mati, terus diganti dengan Muhammad dan Ibrahim. Ibrahim ni ke Basrah dan dua-dua mengakui imam di Madinah. Okey, baiklah, seterusnya Ja'far ibnu Muhammad. Dia tahu cerita daripada ayahnya tentang aparat keamanan Bani Umayyah yang mana mereka ni bersembunyi di gua pergunungan. Tujuan mereka adalah untuk mengawasi gerak-geri Ahlul Bait. Ianya untuk memadam pemberontakan. Tetapi kerajaan Bani Umayyah ni tumbang. Isyarat mereka adalah Abbas dan Abu Ja'far, iaitu putera Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abbas. Katanya mereka tak akan masuk campur kalau tidak bertempur dan isyarat kepada Al-Mansur. Okey, saya akhiri dengan pelaku dan lokasi pembunuhan, iaitu imam-imam yang telah dibunuh. Zaid bin Ali mati terbunuh di Kufah oleh Hisham ibnu Abdul Malik. Yang kedua, Yahya ibnu Zaid. Dia juga mati terbunuh di daerah Jurjan, wilayah Khurasan, oleh gubernurnya. Muhammad pula dibunuh di Madinah oleh Isa ibnu Mahan. Dan yang terakhir, Ibrahim juga dibunuh di Basrah atas perintah Khalifah Al-Mansur. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najla binti Nawi, nombor matrik 05553. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan seterusnya mengenai Al-Zaidiyah. Hal ehwal Al-Zaidiyah atau pengurusan Zaidiyah tidak teratur dan sistematik, sehingga muncullah rakan mereka iaitu Nasir Al-Atrush di Khurasan dan beliau telah meminta tempatnya untuk dibunuh. Kemudian beliau berundur dan bersembunyi dari perintah dan datang ke negara Delam dan Gunung Ganang. Pada ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi. Kemudian beliau telah menyeru manusia kepada Islam mengikut doktrin ataupun ajaran Zaid bin Ali. Maka mereka telah memeluk Islam dan membesar di atasnya. Kemudian seorang demi seorang para imam telah mengikuti perintah mereka. Namun begitu, mereka berbeza pendapat dengan sepupu mereka dari kaum Musawiyah dalam masalah asal-usul. Selepas itu, lebih banyak pengikut Zaidiyah cenderung untuk mengatakan yang imamah perlu diutamakan dan mereka telah mencabar para sahabat sebagai imamiyah. Imamiyah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu Jarudiyah, Sulaimaniyah dan juga Petriyah. Petriyah merupakan salah satu mazhab mereka. Slide yang seterusnya adalah mengenai Al-Jarudiyah. Sahabat Abi Al-Jarud iaitu Zaid bin Abi Zaid mendakwa bahawa Nabi Muhammad telah menamakan Ali radhiyallahu anhu sebagai imam selepasnya tanpa ada nas dan juga huraian. Namun begitu, pengikut Al-Jarudiyah tidak menyetujuinya kerana mereka mempunyai jalur yang tersendiri, iaitu Abu Bakar. Selain itu, Abu Al-Jarud juga tidak bersetuju dengan kepimpinan Zaid bin Ali kerana beliau tidak mempercayai tradisi ini, iaitu tradisi memilih ketua daripada keturunan yang sama. Perbezaan Al-Jarudiyah dalam berhenti dan juga memasarkan. Sebahagian kepimpinan mereka bermula dari Imamah Ali bin Al-Hasan sehingga ke Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali dan bin Abi Talib. Ketika Abu Hanifah berbai'ah dalam golongan Syiah, beliau mengutarakan masalah itu kepada Al-Mansur. Namun begitu, beliau telah dipenjara sehingga ke akhir hayat.
Sekian saja pada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fatimah binti Nur Ismail. Nombor matrik 054905. Okey, saya akan sambung perbincangan dengan menerangkan pendapat tentang Muhammad ibn Allah. Okey, terdapat beberapa pendapat mengenai beliau. Yang pertama, sebahagian pendapat mengatakan bahawa Muhammad ibn Abdullah tidak meninggal, tetapi kelak akan keluar menjadi Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Okey, yang kedua, mereka berpendapat bahawa Muhammad ibn Abdullah memang sudah meninggal kerana oleh sebab itu status Imam Muhammad ibn Abdullah telah bertukar kepada Muhammad ibn Qasim. Yang ketiga, mereka berpendapat Muhammad ibn Abdullah sudah meninggal kerana imamah telah berpindah kepada Yahya ibn Umar di Kufah. Namun, dia telah terbunuh semasa pemerintahan Khalifah Al-Musta'in. Seterusnya, berkaitan As-Sulaimaniyah. As-Sulaimaniyah ni adalah golongan atau kumpulan dari para pengikut Sulaiman ibn Jarir. Okey, dia juga mengatakan bahawa imamah ini ditetapkan melalui kesepakatan umat Islam. Okey, ianya melalui pilihan dua orang yang terbaik daripada kalangan umat. Okey, golongan ini turut mengakui kepimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Khalifah Abu Bakar dan Umar juga dipilih umat Islam melalui ijtihad. Seterusnya, golongan As-Sulaimaniyah ni akan mengkafirkan orang-orang yang tidak yang memberontak terhadap Sayyidina Ali. Antara contohnya, mereka mengkafirkan Sayyidatina Aisyah, Zubair serta Talhah kerana mereka memberontak terhadap Ali. Tambahan, mereka juga mengkafirkan aliran Rafidah, walaupun tokoh-tokoh dalam aliran Rafidah ini menyusun dua risalah yang membela pendiriannya. Dalam risalah aliran Rafidah, mereka berpendapat bahawa Allah boleh menunda keputusan serta mengatakan bahawa Allah boleh mengubah sesuatu keputusan. Okey, seterusnya, mereka juga membicarakan mengenai taqiyah, iaitu sikap hipokrit atau berpura-pura yang mereka gunakan untuk mempertahankan apa yang mereka katakan atau mempertahankan pendirian mereka.